Ya, selamat datang kepada semua para pendengar yang telah masuk ke Matthew My Spaces pada malam ini. Tajuk kita adalah kajian ivermectin ataupun ivermectin. Bagaimana buat penilaian kritikal. Malam Okey. ini saya tak ni tak moderate. Dr. Hairul Hafiz, silakan hari ini dia moderator pada malam ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana sudi hadir ke dalam Spaces pada malam ini. Jadi saya menggalas tugas untuk menjadi speaker untuk sesi pada kali ini kerana tajuk yang diberikan adalah satu tajuk yang agak panas. Jadi ini adalah satu tajuk yang mana ianya berpunca daripada satu tweet yang telah dibuat oleh Exco Kesihatan Selangor yang mana mengatakan bahawa menggunakan satu anekdotal dalam memberikan pendapat berkenaan dengan ivermectin. Jadi berkenaan dengan itu kita telah memberikan sedikit kritikan. Saya sendiri telah memberikan kritikan. Jadi saya fikir bahawa daripada situ saya pun lihat kita mungkin boleh buat satu program yang mana kita cuba untuk memberikan penerangan kepada orang awam berkenaan dengan kajian ivermectin. Jadi pada masa kami buat perbincangan, maka kami telah membuat kerjasama dengan Science Base ISB. Jadi terbentuklah program pada malam ini. Jadi saya nak terima kasihlah kepada Dr. Cik Putih, Dr. Normala, Dr. Alia dengan Cik Fahmi kerana sudi untuk bersama-sama pada malam ini untuk membincangkan berkenaan dengan kajian ini. Jadi masa saya bincang dulu dengan semua speaker dengan ISB, saya kata bahawa kita nak buat sikit kelainan berkenaan dengan program kali ini sebab selalunya apabila kita buat program dengan public, kita sedaya upaya menggunakan istilah layman. Maksudnya kita tidak menggunakan istilah yang agak kata jargon pada orang. Tapi saya fikir bahawa mereka di Twitter mempunyai background education yang agak tinggi. Semua pun dah ada degree, ada master, ada PhD. Saya fikir kajian akademik bukanlah satu perkara yang asing bagi diorang, yang janggal. Bagi mereka itu adalah benda-benda yang mereka dah biasa, mereka pernah lalui pun semasa mereka di universiti dulu. Jadi ini cuma satu sudut pandang kajian akademik dalam bidang perubatan dan kesihatan. Jadi itulah saya cakap dengan ISB, saya kata apa kata kita buat critical appraisal dekat public. Mula-mula mereka pun berat tapi mereka rasa this is doable. We try to take the challenge and then after that we see how it goes, how is the response. Because I think both of NGOs believe that kita sekarang ni dah semakin educated. People, especially for me lah in Twitter, people are more educated, people can actually accept and people like to know more information, more knowledge about medical. So ini adalah perkara-perkara yang kita nak bincang. Jadi satu isu yang kita nak bincang adalah kajian ivermectin. Ini memang banyak didebatkan, banyak dibincangkan bukan sahaja di kalangan orang ramai, tapi kita bincang juga dalam akademik. Dunia akademik pun berbincang, berbahas, bertelagah berkenaan dengan ivermectin ni. Bukan korang-korang je, kita orang lagi lah. Saya ingat dalam hari minggu lepas, masa tu bukan minggu lepas, minggu lepas lah. Masa tu kita berbincang berkenaan dengan satu platform yang mana College of Physicians buat satu perdebatan berkenaan dengan ivermectin. Yang mana kita panggil nama ni Dr. Pierre, yang ini orang ni yang pro ivermectin US, dan juga Dr. Corey Stones, ini yang daripada Zimbabwe. Mereka adalah mereka adalah doktor-doktor yang pro kepada ivermectin dan kita bincangkan, bentangkan secara akademik. Jadi bincang, kita cerita pasal kajian. Itu adalah level-level academician dan mereka yang berminat untuk dengar lah. Tapi di sini itu dia mereka buat di kalangan profesional. Tapi kat sini kita buat satu lagi, kita kata cabaran yang lebih tinggi bagi saya untuk kita cakap pasal benda akademik dekat public. Inilah saya cakap dengan diorang. Saya rasa saya berterima kasih lah kepada semua pensyarah-pensyarah semua daripada ASB. Saya dah kenal dah cukup lama daripada sejak penubuhan dia lagi. Ini kali pertama kami bekerjasama dengan mereka dan saya tahu kredibiliti mereka, saya tahu ketinggian ilmu mereka. Saya fikir mereka adalah orang yang sesuai untuk kita membicarakan tentang isu ivermectin ni. Jadi saya start lah kita pun tak ada masa yang panjang sebab kita pun kita gunakan masa 1 jam saja. Tapi soalan ni boleh tahan juga. Saya tengoklah macam mana. Kita cubalah ya semua para speaker.
dia orang pun cakap dia orang ni pensyarah, jadi dia orang akan cuba bersyarah. Jadi saya pun kena sedaya upaya untuk memberhentikan mereka kalau dia jadi apa-apa. Saya pun cakap, saya ni moderator, kerja saya buat moderate pun boleh tahan juga. Jadi sama-sama pun kuat bercakap. Jadi apa pun saya start dengan Dr. Cik Putih. Dr. Cik Putih apa khabar? Ya, sihat Alhamdulillah. Macam mana, dah kena cucuk okey ke? Okey lah, second dose ni better lah daripada dos pertama dulu. Dos pertama dulu lembik lah. Demam teruk. Okey. Yang ni kira dah okey kan? Dia tak ada confounding factor. Confounding factor tu benda lain tu. Dia macam boleh nak tuduh vaksin. Macam orang cakap kan, kena whatever lepas vaksin, semua salah vaksin. Sebenarnya tak kena guna pun. Benda lain. Nak salahkan vaksin. Dia sama lah macam kita orang tu ambil darah lepas tu dia gemuk tu, dia salahkan orang ambil darah tu. Padahal dia kena guna. Berkenaan dengan ivermectin ni, sebelum kita nak cerita pasal ivermectin ni, saya rasa para pendengar kita perlu tahu berkenaan dengan jurnal. Saya rasa memang mungkin mereka dah tahu berkenaan dengan jurnal, cuma mungkin kita kata recap lah untuk mereka faham apa itu jurnal. Jadi macam mana kita nak tahu jurnal baik ke tidak, dan ada satu istilah kita panggil predatory journal. Jadi ini adalah yang boleh kita kongsi kepada pendengar maksud-maksud. Okay, terima kasih Dr. Khairul Hafiz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan jurnal, macam mana nak tengok jurnal. So tajuk malam ni tentang ivermectin. Ivermectin ni, okay, bukan lagi dah level saya nak kritik lah. Ini saya serahkan pada lebih pakar. So kehadiran saya malam ni lebih kepada pengenalan lah kepada jurnal. Dan sebelum tu saya nak perkenalkan sikit lah, ini Science Babe. So mungkin di Twitter dia tak begitu famous lah macam yang Dr. Kamarul sebut tadi. Okay. Kita ditubuhkan 2 tahun lepas. Betul kan? Ketika hari raya pertama. Tiga raya. Sorry, 3 tahun. 3 tahun. Dan kita ni terdiri daripada profesional lah. Kita profesional, tak semuanya pensyarah, tetapi majoritinya pensyarah. Dan kita profesional daripada seluruh Malaysia, pensyarah dalam berbagai bidang, bukan hanya bidang sains kesihatan, bidang perubatan, farmasi, kimia. Kita ada sains makanan, toxicity, genomik, genetik, macam banyak. So kita banyak. Tapi malam ni yang boleh datang kami lah 3. Okay. Jadi kami baru menubuhkan persatuan NGO secara rasmi. Okay. Yang dikenali sebagai Pertubuhan Sahabat Sains, kan? Benar. Persasma, Pertubuhan Sahabat Sains Malaysia. So itu sikit lah pengenalan. So saya bidang kepakaran saya adalah kimia semula jadi. Jadi antara topik yang sentiasa menarik kepada kami adalah sebatian kimia semula jadi daripada bakteria. Okay. Dalam kes ni adalah ivermectin. Tetapi saya tak masuk pasal ivermectin lagi. Saya nak sebut tentang jurnal. Sebab sepanjang saya berada dalam media sosial ni, saya akan jumpa ada orang akan bagi kat saya, ini paper ni cakap macam ni, ini paper ni cakap macam ni. Okay, kadang-kadang paper yang dibawa tu tak ada salahnya. Cuma kadang-kadang tu adalah faktor sama ada jenis-jenis bukti. Jenis-jenis bukti ni nanti Dr. Alia, Dr. Normala akan terangkan lah dengan Dr. Alia. Level bukti tu, level of evidence, sama ada cukup ke tak untuk kita kata dia sebagai bukti perubatan. Okay. Biasanya kalau lah sampai tahap kita nak bahaskan metod analisis, randomized control trial, yang ni biasanya saya jarang ulas lah. Saya sebagai ahli kimia bidang natural product chemistry dan medicinal chemistry, selalunya saya takkan ulas dah bab ni. Saya biasanya akan fokus pada benda yang ni lah biasa orang kaji pada peringkat kita kata discovery dan juga development. Dah sampai clinical trial macam ivermectin ni, ivermectin, macam ketum, macam ganja, benda-benda ni yang saya takkan sebut, saya takkan ulas lah. Yang tu saya biarkan kepada orang yang berkenaan, orang yang bidang berkenaan untuk ulas. Jadi apa yang saya nak terang sekarang adalah berkenaan dengan jenis-jenis jurnal. Okay. Berdasarkan kita kata credibility jurnal tu, boleh tak jurnal tu dipercayai? Okay, kita ada jurnal yang kita panggil sebagai referred journal dan juga index journal dan juga predatory journal, jurnal pemangsa. Okay, saya sebut dulu yang pertama iaitu referred journal.
Okay, jurnal berwasit. Okay, jurnal berwasit ni dia melalui proses kita kata review. Apa bahasa Melayu review? Proses penilaian lah oleh pakar-pakar oleh pakar-pakar bidang berkenaan. Contoh kalau saya ada satu jurnal yang saya nak hantar kepada satu penerbit. Yang saya tahu penerbit ni dia ada sistem penilaian review yang bagus. Jadi saya akan hantar paper saya akan direview oleh pakar-pakar bidang yang dipilih oleh pihak editorial. Kemudian mereka akan decide lah saya perlu akan diterima, ditolak atau ada pembetulan minor, pembetulan major sebelum artikel saya diterbitkan. Jadi artikel tu telah melalui proses reviewing proses. Reviewing proses ni ada dua jenis. Ada yang single blind. Single blind review ni maksudnya kita tak tahu siapa penilai paper kita tu, tetapi penilai kita tahu dia nilai siapa. Jadi mungkin ada isu jugalah, kadang-kadang dia boleh bias kan, dia ada unsur bias. Satu benda ni kita boleh contest later. Contoh kalau kita nak hantar paper tu, kita ada bermusuh dengan setengah akademik negara lain. So kita tulis kat situ, saya tidak mahu paper saya dinilai oleh siapa-siapa. Okay. Kemudian ini single blind. Yang kedua adalah double blind. Ini penilai tak tahu siapa yang dia nilai, kita pun tak tahu siapa yang nilai paper kita. Ini yang ni kita tak tahulah, dia tak tahu. Yang tahu hanya pihak editorial sahaja. Tapi kebanyakan reviewing yang ada hari ni dalam bidang saya lah yang selalu saya jumpa single blind, tapi ada juga double blind. Okay. Maksudnya kita tak tahu siapa yang nilai paper kita, tetapi orang yang menilai tahu siapa yang dia nilai. Okay. Okay, referee journal ni pun dia ada kategori-kategori dia. Okay. So kalau kita tengok, apa itu Scopus, apa itu Web of Science, okay. Lepas tu ada lagi PubMed, ERA, NCBI, macam-macam lah indexing bodies. So indexing bodies ni dia macam paper yang selalunya masuk dalam indexing bodies ni bergantunglah indexing body mana, ada kriteria-kriteria dia. Di kriteria dia ni secara umumnya adalah standard dia, tetapi ada juga perbezaan dia lah. Dia ada sedikit ni sebab tu kita tengok paper ni dalam indexing body ni lain dia punya ranking, dalam jurnal dalam indexing bodies lain, tapi bergantunglah indexing body mana yang diiktiraf di dalam institusi tersebut, negara tersebut, yang diguna pakai sebagai kayu Key Performance Index, KPI untuk dia ukur dari segi inilah. So indexing bodies ni dia bagusnya, okay, kalau kita ada indexing bodies yang ni lah, yang establish, yang memang satu dunia iktiraf lah, adalah dengan cara kita nak tengok dari segi kita kata dia satu indikator lah kepada kualiti penerbitan tersebut. Selalunya paper yang berindeks ni walaupun dia saya sebut tentang paper yang berwasit referee, tak semua referee journal ni dia of good quality. Dia ada juga yang kita kata quality so-so lah. Okay, kemudian bila masuk berindeks ni pun dia ada kuartal dia, ada yang kumpulan yang kita kata cream of the cake. Ini yang hebat lah, Q1. Maksudnya bidang ni, paper ni dianggap satu paper yang kita kata rujukan yang utama, yang memang kita kata dia kualiti dia bagus lah. Maksudnya penerbitan yang dihantar ke situ memang bagus kualiti dia. Dari segi dapatan kajian itu ada novelty lain yang tinggi. Okay. Kemudian di kuartalnya adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Sebab kalau orang tanya apa tu impact factor, okay, kalau impact factor ni sebenarnya dia boleh jadi bias. Sebab impact factor ni dia sebenarnya bergantung kepada berapa banyak citation. Maksudnya berapa banyak orang merujuk jurnal tersebut dan dibahagikan dengan jumlah penerbitan. So nilai ni agak bias sebab kadang-kadang satu paper pun boleh sampai 100 citation contoh. Dia bias. Dia tak menggambarkan keseluruhan jurnal tersebut. Kadang-kadang jurnal yang open access, maksudnya sebagai seorang penyelidik macam saya terbitkan artikel, saya bayar yuran untuk open access. Maksudnya kalau saya bayar yuran open access tu semua orang boleh tengok. Tak melanggan pun boleh tengok. Tetapi kalau saya tak bayar, okay, jurnal tu hanya boleh ditengok oleh mereka yang melanggan. Maksudnya adalah jurnal tu setengah tu dia ada open access policy. Jadi kita bayar. Jadi bukan semua paper berbayar ni tak bagus. Jangan anggap paper tak berbayar ni maksudnya paper tak bagus. Okay, itu memang salah faham letak. Paper berbayar tak semestinya tak bagus. Okay. Jadi
paper berindeks ni, indexing bodies ni, dia cakai ukur jugalah untuk kita tahu betapa bagusnya jurnal tu. Bila kita satu lagi selain daripada indexing body ni, kadang-kadang nama the paper-paper tertentu dia ada nama. Of course paper-paper ni berindeks lah dan good quality dalam kuartal yang bagus. Memang rujukan lah kita kata dalam bidang tersebut. Biasanya orang bidang tersebut dia akan tahu. Kalau bidang perubatan ni mungkin orang sebut kata Lancet, apa lagi? Mungkin apa nama? BMC. NJM, BMC. NEJM, BMC, BMJ kan. So ini paper-paper yang kita kata ni lah dahsyat lah kan. Bagus dia punya bidang tu. Macam bidang saya natural products, kita ada Journal of Natural Products, kita ada phytochemistry, phytotherapy, a few ada lagi a few yang memang bidang ni kalau kita kata orang natural product, kita kata okey kita boleh publish kat sini, memang bagus lah kita kata macam tu. Okey, sekarang ni saya balik kepada kualiti ni. Adakah bermakna paper-paper yang tak berada paper-paper dalam kumpulan ni tak bagus? Okey, dia macam ni. Bila kita hantar publication, selalunya kita akan tengok dari segi objective aims of that publication, aims dan scope. Ada jurnal yang bagus-bagus ni, yang top, kita kata cream of the cake ni, dia memang betul-betul kerja yang berkualiti dan dapatan kajian yang sangat novel, yang sangat kita kata advancement of the scientific knowledge, macam tu. Tapi dia ada kategori-kategori research. Yang ni yang selalu saya buat. Ada keadaan yang saya mampulah pergi ke advancement tu. Tetapi kebanyakan research publication saya adalah a few, dia kata 10% lah saya boleh hantar ke situ. Yang 90% lagi saya hantar ke mana? Selalunya kerja-kerja yang contoh penyeliaan, kadang-kadang pelajar masters. Kadang-kadang masters ni tak macam PhD, dia punya level kita kata novelty dia tu kan. Dia ada something new lah. Tapi kerjanya bagus, dari segi metodologi dia bagus, statistical analysis dia bagus, data analysis dia bagus, tetapi dapatan kajian itu tak cukup novel untuk berada dalam the cream of the cake tu, advancement knowledge, tak sampai macam tu. Dia jumpa new knowledge saja, tapi bukan seperti itu. Jadi selalunya kita akan hantar kuartal di bawah sikit lah, macam Q2, Q3 macam tu. Jadi sebenarnya dia bergantung tau, banyak dapatan kajian, jenis dapatan kajian, kualiti kerja kita, objektif dan sebagainya, problem yang kita nak solve. Sebab good paper come from a good problem. You ada problem bagus, you ada good design, research design, you boleh publish good paper, macam tu lah. Itu dari segi referred dan index. Tak semua paper yang referred tu berindeks. Itu kena take note. Tetapi kita tahu kalau paper tu referred, dia ada some quality lah. Tetapi quality itu bergantung kepada jenis apa yang dia nak ceritakan. Jadi kalau kita jumpa paper tu, kadang-kadang kita kata sebab paper ni Q3 automatic kita tak bagus. Tak juga. Macam saya kata, dia bergantung dapatan kajian dia, apa yang dia publish. Okay? Mungkin dapatan dia kecil saja, so dia hantar paper kecil-kecil macam tu lah, paper yang tak well known sangat lah, tetapi kita kata diiktiraf di dalam bidang tersebut. Jadi kita tahu bidang tersebut. Macam bidang saya tahu paper mana yang bagus. Selain paper tu, saya akan ada satu shot wasangka. Paper ni paper apa? Saya kena siasat dulu. Data predatory journal. Okay. Sekarang kita pergi ke predatory journal. Bahasa mudahnya, predatory journal ni adalah scammer lah. Scammer kepada orang-orang akademik. Sebab kadang-kadang ada sahaja penerbit baru yang genuine tau, yang dia baru nak bertapak dalam bidang penerbitan akademik, menjadi satu venue lah untuk satu tempat academician untuk publish kerja-kerja dia. Ada yang memang bagus sebenarnya. Dan selalunya kita di kalangan akademik, kita ada networking. So kita tahu, mungkin kawan kita dekat mana Jepun, dia nak buka jurnal baru. Kita tahu dia bagus. Tapi jurnal baru nak bertapak, tak ada queue pun lagi. Jadi kita sumbangkan, sebabnya kita menyokong jurnal tu. Dalam kelamaan, jurnal tu dia boleh naik. Banyaklah pengalaman saya dululah yang masa hantar tu biasa-biasa je, sekarang memang dah bagus. Sebab kita tahu orang yang terlibat di belakang tu siapa. Selalunya macam tu lah, dia ada kroni sikit lah. Bukan kroni maksudnya, bentang kroni accepted, tak. Tapi kita tahu siapa. Okay, siapa macam tu. Okay, dia macam tu. Maksudnya tak semua yang referred tu dia berindeks. Tapi lama kelamaan, dia akan masuk lah indexing bodies. Bila dia ada syarat-syarat dia untuk masuk, saya kata tadi, dia masuk lah. Kemudian dia akan mula menapak lah dalam industri penerbitan akademik. Tetapi ada satu lagi yang memang new publisher yang sangat dodgy, yang memang kita kata mencurigakan. Saya ada attach beberapa pautan kepada laman web yang menyenaraikan beberapa penerbit, beberapa jurnal stand alone yang memang scammer. Scammer ni biasanya kita bidang akademik, kita dah ada
kita kata kriteria scammer. Penerbitan scammer. Sebab zaman dulu bila kita jumpa ada pensyarah atau profesor yang dah jadi profesor, tiba-tiba kita jumpa paper dia dalam paper yang kita kata predatory. Jangan mudah cepat kita melatah kata oh kerja dia tak bagus, dia dapat profesor cara tak bagus. Tak ada lecturer pensyarah akademik profesor dia nak hantar predatory journal kalau dia tahu. Kalau mengimbau balik zaman saya mula-mula dalam bidang ni 10-20 tahun lepas, berbelas tahun lepas, masa tu kita tak ada kesedaran lagi pasal predatory journal ni sebab ada setengah predatory journal ni berindeks tau. Dia masuk indexing body sebab dia cukup syarat. Tapi lama kelamaan bila orang dah mula membongkarkan aktiviti mereka ni yang scammer, maksud scammer penyelidik. Maksudnya kita hantar publication dekat dia, dia tak lalu proses review pun, dia accept, dia suruh kita bayar. Macam tu. Dia bayar tu, so ada jangan confuse lah, bukan semua paper berbayar tak bagus. Tak. Kita bayar sebagai macam saya sebut tadi, adalah kita bayar untuk open access. Kalau kita tak bayar, tak ada open access macam tu. Jadi paper kita kurang sikit lah view kalau paper yang biasa-biasa tu. Tapi kalau paper yang very good high impact ni, tak bayar pun memang ramai orang tengok. Itu maksudnya. Okay. So scammer, dia memang satu bentuk scammer. Jadi dulu orang tak ada kesedaran lagi. Tak ada kesedaran. Kita tak tahu yang sebenarnya publisher ni scammer. Sekarang ni dah lama, kita dah tahu dah. Okay, apa ciri-ciri dia. Okay, selalunya laman web ni kadang-kadang tu nampak sangat dodgy. Contoh, okay, penerimaan dalam masa 3 hari. Pelik betul. Kalau normal, saya hantar paper, kadang-kadang sebulan pun masih lagi bersidai kat editorial office. Maksudnya dia memang banyak paper diterima, dia betul-betul akan saring, yang betul-betul bagus, baru dia akan hantar pergi ke proses review. Macam tu lah, kalau ada silap, macam dia akan tendang balik. Bagi balik, betulkan yang ni dulu. Ni tak betul, ni tak betul. Itu baru editorial tau, belum pergi ke reviewer. Okey. Saya faham. Itulah saya pun kita tengok ada perbincangan kita kata ada perkelasan tentang jurnal. Saya rasa Dr. Cik Putih dah terangkan secara jelas. Yang kita nak elakkan sebenarnya adalah predatory journal. Sebab tu kalau kita nak bincangkan pasal jurnal nanti dalam lepas-lepas ni kita nak cerita ni, kita kena tahu bahawa ada jurnal-jurnal yang dia dapat ni yang menjadi masalah apabila kita baca balik jurnal, kita kata publish dah bagus, tapi bila tengok dia tidak methodology sound. That is the problem. Sebab itulah kita nak kena peringat kepada masing-masing bahawa predatory journal ni adalah satu benda yang kalau janganlah kita baca jurnal, kita main terima je. Cuma kalau kita tahu dia memang daripada good journal, contoh Lancet ke NJL ke BMJ ke, jadi kita tahulah itu memang bagus. Jadi saya nak teruskan kepada Dr. Normala. Normala, nak tanya sikit lah. Jadi kita dah tahu pasal jurnal ni. Kami macam mana kita nak tahu berkenaan dengan jenis-jenis kajian dalam bidang perubatan. Kita ada macam-macam jenis kajian. Jadi kadang-kadang inilah orang dok kata, oh ni benda ni bagus, dia kata. Tapi kita tengok balik, ini baru just cross sectional. Jadi bukanlah nak kata cross sectional tak bagus, tapi bila kita banding balik dengan RCT bagus. Jadi macam mana tu? Apa yang kita nak tengok? Apa sebenarnya tingkat-tingkat kita kata kajian yang kita yang ada dalam bidang perubatan. Okay. Hello everyone. Assalamualaikum. I'm Normala. Saya sambung je lah sebenarnya. It's a continuation daripada Dr. Cik Putih tadi. Saya akan bincangkan tentang level of evidence. Level of evidence ni sebenarnya kalau kita tengok tadi kita dah tahu dah jurnal ni bukan predatory, jurnal ni jurnal yang bagus, jurnal ni memang mungkin daripada Lancet sendiri ataupun daripada BMJ dan sebagainya. Tapi walaupun paper ni kita dapat daripada jurnal-jurnal yang ternama dan sebagainya, dia masih ada lagi level of evidence tu. Kalau kita nak kata sesuatu tu kita nak ambil secara contohnya ivermectin lah, kita nak jadikan ataupun kita nak sokong ivermectin ni sebagai treatment untuk orang ramai. Macam mana agaknya kita nak memilih ataupun kita nak mengambil keputusan daripada penerbitan ataupun kertas-kertas kajian yang telah ada. Sebab ada orang yang kata dah beratus-ratus kertas kajian mengenai ivermectin, kenapa tak cukup lagi? Kenapa nak buat lagi clinical trial?
Kan macam tu. Jadi sekarang kita bincangkan kenapa yang beratus-ratus tu kita tak boleh nak pakai ataupun dia tak cukup lagi untuk jadi hujah sebagai landmark untuk kita terus beri kepada manusia untuk jadi treatment lah secara besar-besaran. So evidence ni kita anggap dia ada macam makam lah, makam tingkatan makam evidence ni dalam kajian sains. Saya akan bincangkan secara general je lah. Mungkin kalau cross sectional, longitudinal tu kita akan bincangkan sikit-sikit saja. Tapi kalau tengok tweet daripada ISB tu ada dalam bentuk piramid. Yang bawah sekali adalah berkaitan tentang opinion, case report dan sebagainya. So opinion ni walaupun dia contohnya ada seorang profesor ni tahu dah lama dia jadi profesor dekat universiti terulung di Malaysia contohnya. Dia kata ivermectin boleh digunakan. Kenapa KKM tak guna? Kenapa KKM degil sangat tak nak guna walaupun profesor ni dah kata boleh guna? Sebab opinion, cakap-cakap ni kita tak boleh pakai sebagai evidence, especially in scientific evidence, especially in terms of treatment towards human. Kalau nak bagi dekat cacing ke, dekat kucing ke, dekat anjing ke, boleh lah dekat haiwan-haiwan. Sebab tapi kalau kita punya pets pun kita berjaga-jaga juga, kalau mati sedih lah kita kan. So opinion papers, letters ataupun case reports ni kita tak anggap dia sebagai evidence yang kukuh. Dia paling dasar sekali. Kalau tak ada orang dekat atas dunia ni buat kajian lagi, dia lah orang pertama. Mungkin dia korek-korek dalam batu ada satu archaik punya bakteria yang boleh jadi penawar kepada COVID, itu mungkin kita boleh ambil dia punya opinion. Tapi kalau ada tingkatan ataupun makam level of evidence yang seterusnya, kita boleh disregard pandangan orang-orang tersebut walaupun dia bertaraf profesor ulung dunia, negara dan sebagainya. So antara yang terbawah juga adalah animal trial in vitro study yang dalam kajian yang dalam petri dish dan sebagainya. Kalau ivermectin ni memang ada banyak. Awal-awal dulu dikaji kenapa ivermectin ni bermula untuk dicuba sebagai antivirus adalah ada kajian sebelum tu memang ada kajian terhadap dengue. Even Malaysia juga ada off-label approval on ivermectin as antiviral, sebagai antiviral, tapi bukan untuk COVID. Itu yang ada paper-paper tu quote tajuk saja. Tapi sebenarnya kelulusan tu diberikan untuk sebagai antiviral untuk virus-virus yang lain, bukan virus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan COVID. So kajian yang awal-awal dulu keluar adalah kajian bagaimana ivermectin ni boleh membunuh virus ataupun mengenyahkan virus COVID ni dalam petri dish sahaja. So selepas itu kita move on to other types of study. So ini pun tak boleh dipakai sebab selalunya kita punya kalau dalam petri dish ni it's about cell, ataupun dekat animal it's animal macam rats or rabbit. So jauh lagi daripada manusia, kita tak bolehlah pakai as evidence untuk digunakan terhadap manusia. So seterusnya adalah case report ataupun anecdotal study. Yang ni ada banyak, contohnya report-report daripada India yang mengatakan diorang guna ivermectin dan dilihat secara rambang dan secara kasar boleh sembuh. Tapi tak ada kajian yang merekodkan bagaimana. Cuma
cuma secara dasarnya, ataupun ada juga orang dia mungkin dia doktor ke ataupun dia sendiri adalah researcher, so dia kata dia ambil ivermectin and dia sembuh. So ini kepada dia sahaja, dia test kepada one case study ataupun just one case, ataupun ada juga kadang-kadang case study ni lebih jelas kalau kita tengok dia ada kejadian-kejadian aneh macam orang tu terkena renjatan kilat 2 kali yang jarang berlaku dekat orang lain, tapi dia berapa occurrence dia yang akan berlaku macam tu, dia agak rendah lah. So tak berapa kukuh tu. Tak berapa kukuh. So yang seterusnya adalah cross-sectional. So cross-sectional study ni dia single point at one time interval. Kita tengok kalau contohnya fasting might not be necessary before lipid screening. Kita just tengok one point at one time. In terms of ivermectin, I can't really relate for cross-sectional. Mungkin dia tengok pada satu masa sahaja, satu interval. Siapa kalau ada orang dalam satu dewan, dia tanya, siapa ambil ivermectin, angkat tangan. So semua orang, ada 50 orang angkat tangan dan dia akan tanya, 50 orang ni berapa banyak dia ambil ivermectin dan berapa cepat agaknya dia rasa sembuh daripada ivermectin tu. Dengan pengambilan ivermectin tu, simptom-simptom COVID dia. So dia secara rambang saja pada satu masa. Dia tak ada experimental design yang sebelumnya ataupun tak ada control, tak ada kita bezakan dengan orang yang tak ambil ivermectin dalam masa yang sama. So secara rambang dalam satu ketika. Kadang-kadang ada juga kita pergi satu tempat, contohnya kita pergi Tesco ke kan, nak berbelanja, ada orang bagi kita survey kan, itu salah satu contoh macam mana cross-sectional ni kita boleh lakukan juga lah. Macam tu. So dia agak bias di situ sebab it is bias on the orang yang ambil tu, mestilah dia nak kata aku ambil mestilah bagus juga, ataupun dia ada bias sendiri, macam aku ambil tak ada apa-apa pun, macam itulah. Ataupun orang yang waktu tu datang, mungkin dia datang ke klinik sebab dia sakit, ada simptom COVID. So orang ni mestilah dia dah ada macam dia akan ambil apa saja, ataupun dia akan prone to get something to be better, macam itulah. So populasi tu tak rawat dan sebagainya. So ini bias, sebab tu dia makam dia tu rendah kalau cross sectional study. So ada satu lagi kita panggil case control. Case control ni saya ada banyak kejadian-kejadian aneh dengan student saya lah. Selalunya. So dah beberapa ketika memang saya gunakan case control study as my review paper macam tu. So case control ni dia sebenarnya sesuatu yang dah berlaku. Case tu biasanya dah berlaku, kita tak ada design eksperimen untuk tengok properly. Contohnya kalau kita nak tengok incidence of cancer in Selangor. So orang yang ada tu dia dah dapat cancer dah. And kita tengok je kat Selangor ni ada apa contoh-contoh yang kita boleh kaitkan, kita boleh relate dengan case control study ni lah. And yang ini pun dia agak rendah dan agak bias, sebab case control study ni bukan case control study ni bukan sesuatu yang kita dah
kita study, kita design dengan secara random, tak. Contohnya kalau ivermectin ni kita tengok cases yang ambil ivermectin, memang kita bagi hospital A berapa ramai you bagi patient you ivermectin, and hospital B berapa banyak ivermectin yang diberikan kepada patient, and kita compare dengan orang yang tak ambil. So dekat situ kita tak ada control on the population yang kita pilih tu. Ada juga case yang sangat klasik sebelum ini tentang orang-orang yang divaksin, anak-anak yang divaksin selalunya lebih banyak di hospitalized. Ini ada satu study ni lah published a few years ago, couple of years ago. So agak menariklah di situ, macam kenapa kalau kita vaksinkan anak-anak kita dia lebih mudah sakit. Itulah dia punya hipotesis yang dijual. Rupanya orang ni dia adalah penulis ni dia adalah anti vaksin, dan dia cuma melihat kepada orang-orang yang duduk di kawasan yang memang ada propensity untuk center tu natural product dan memberikan alternative treatment. So dia pilih population yang bias, macam itulah. Piramid seterusnya, tingkatan seterusnya, makam seterusnya ni dia makam yang tertinggi lah, RCT, macam yang Dr. Khairul Hafiz katakan tadi. Randomized control trial ni pun dia ada banyak bahagian-bahagian dia. Kita boleh bincangkan kemudian lah pun contoh-contoh tersebut, tapi secara generalnya randomized control trial ni adalah satu yang kita anggap sebagai on top of the pyramid. Sebab randomized control trial ni kita tengok dan kita design. First kita design siapa populasi yang kita akan bagi ivermectin dan siapa yang kita tak akan bagi. And randomized ni dia random. Maksudnya kita mungkin double blind ataupun single blind. Orang yang beri dan orang yang evaluate dapatan kajian tu tak tahu apa yang diberikan kepada patient, so dia tak boleh bias macam tu. So ini adalah kajian terkawal, dia punya variable pun terkawal. Jadi randomized control trial ni memang dapatan dia kita boleh percaya lebih daripada evidence yang lain lah. Dan seterusnya systematic review. Systematic review ni especially meta-analysis adalah perkumpulan daripada RCT. Ada banyak RCT, randomized control trial ni, trial, clinical trial. Kalau Malaysia kita buat RCT juga on ivermectin, dah mula, kalau tak silap saya, sudah mula untuk buat RCT ni. Jadi dia ambil daripada RCT daripada Malaysia, daripada India, China dan sebagainya untuk dikumpulkan dan dianalisis semula. Jadi populasinya lebih besar, objektifnya lebih tidak bias, dan ini adalah dapatan daripada individual clinical trial. Jadi tak mungkin semuanya akan bias kepada satu jawapan saja. So sebab itu systematic review dan meta-analysis tu dia berada makam yang tertinggi dalam piramid evidence tu. So sekarang kita dah boleh pandai memilih hujah lah. Tadi kita Dr. Cik Putih bincangkan tentang bagaimana memilih jurnal itu bagus atau tidak. So selepas kita dapat tahu jurnal itu bagus, kita kena tengok juga boleh ke kita pakai ini sebagai hujah. Kalau dia cuma petri dish eksperimen saja, of course lah tidak boleh. Kalau kita nak bincangkan secara akademik mungkin boleh, tapi tak boleh dijadikan hujah untuk diberikan kepada manusia. Kalau systematic review randomized control trial mungkin boleh,
Dan seterusnya, saya rasa Dr. Alia akan bincangkan pula apa beza RCT Systematic Review dan apa topik-topik dalam Systematic Review itu sendiri. So setakat ini daripada saya. Terima kasih. Sebenarnya saya nak minta maaf lah kat semua pensyarah. Bila saya dengar kan, saya tahu setiap soalan saya tu, soalan tu dah besar dah. Lepas tu duk cerita pasal, contoh pasal pre-clinical trial. Itu pun dah satu syarah lah, 2 jam lah tu. Dia nak cerita dah macam 20 minit tu. Saya macam, minta maaf lah tanya soalan macam ni. Saya faham memang sangat susah untuk disummariskan. Tapi Dr. Nurmala dah doing a very good job untuk disummariskan. Apa yang saya boleh sampaikan untuk mereka-mereka yang baru datang. Jadi dalam kita melihat kepada kita melihat kepada makam-makam dalam kita membuat kajian. Jadi yang paling rendah tu adalah kita kata opinion lah, yang tadi Dr. Nurmala cakap, opinion. Kita punya pendapat. Kalau pendapat ni bukan pendapat testimoni ni pendapat pakar. Kalau pendapat testimoni tu langsung tak ada dalam piramid. Itu kita boleh campak terus je. Itu tak ada langsung. Yang ada adalah kita punya opinion daripada pakar yang terulung. Memang kita dah tahu dia ni orang yang kita panggil key person lah, barulah kita boleh. Lepas tu adalah dia punya tingkatan case case report, lepas tu ada preclinical trial, lepas tu dia naik lagi kepada cross sectional, naik lagi case control, naik lagi kepada RCT, naik kepada systematic review, naik kepada meta analysis. Jadi nak kata systematic review ni adalah kita kata gabungan rumusan kepada gabungan kajian yang kita buat. Itu adalah systematic review. Dan juga meta analysis adalah bagaimana dia nanti mungkin Dr. Alia dia akan sebut macam mana kita nanti nak melihat kepada setiap kajian-kajian dah dibuat tu dirumuskan dalam meta analisis. Sebab itulah kita kata meta analisis tu yang paling tinggi. Tapi kita kena tahu ada beza je nanti saya dengan Dr. Alia akan cerita. Jadi saya nak tanya Dr. Alia lah. Jadi beza apa ni systematic review ni, meta analisis ni, apa yang membezakannya? Kenapa kita nak kena tahu pasal systematic review? Kenapa? Apa beza dengan artikel review? Jadi mungkin Dr. Alia boleh teruskan perbincangan. Panjang tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia here. Okay, sedikit pengenalan mengenai saya. Okay, saya adalah pensyarah kanan di Fakulti Pergigian. Mengajar subjek pharmacology. Niche research saya adalah tissue engineering. So saya buat nanoparticles, specifically untuk bone grafting and also cancer punya approach lah, cancer based punya research. Kemudian untuk administratif pula, saya masih memegang post sebagai Head of Postgraduate Study, Ketua untuk Pusat Pengajian Siswaza. So saya handle postgraduate students. Jadi every year memang student pasca siswaza ni akan tanya saya, doktor nak buat apa yang paling senang sekali untuk publication this year? So I cakap dia lah, what is your aim? So usually dia kata nak yang jangan pening-pening kepala dulu. Okay, I cakap semua student sepatutnya boleh buat literature review. Okay, review article. Okay, and then tapi bila you compare literature review dengan systematic review is definitely two different subjects. Okay, dua benda yang sangat berbeza. Kenapa saya kata dia berbeza? Dia hampir sama tapi dia sebenarnya sangat-sangat berbeza. Dia ada syarat. Kalau systematic review tu is accepted. Lepas clinical trial RCT, we can do systematic review and also meta analysis. Tapi literature review ni semua orang pun boleh buat dan selalunya dia depends pada whatever background yang kita nak buat tu. Like kalau kita nak buat, dia akan summarize evidence dan topik yang informal. You nak buat apa-apa pun boleh sebenarnya depending on your subject of interest. Kan? So tu saya cakap semua orang pun boleh buat literature review. Tapi that doesn't mean that literature review tu tak bagus. Usually literature review ni dia akan bagi background of a certain study tu, dia sangat detail sebab dia akan outline research macam ni, siapa dah buat, dia outline semuanya. Tapi kita kena tengoklah berapa detail dia outline tu. Okay, and again dekat mana once dia dah outline tu, nicely outline, dekat mana pula dia being published. Okay, and that one dah covered by Dr. CPO tadi. Okay, and kalau tengok literature review, dia punya ultimate goal dia ialah dia akan
provide summary yang kita dah outline tadi tu. Tetapi systematic review, okay, back to systematic review, as I said tadi, dia adalah sesuatu yang kena buat based on protocol. Dia ada protokol untuk systematic review. It's a high level overview yang ada protokol and you have to follow the protocol. Kalau protokol tu tidak digunakan secara betul, then dia akan create bias. Okay, so dan dia tak boleh dibuat oleh seorang, one single person. Kalau literature review, you can do on your own. That's why semua student boleh buat tanpa ada bantuan. In fact, the supervisor hanya can read je, dia tak perlu really monitor untuk outline the literature review. Tapi systematic review dia tak boleh seorang author, dia kena ada multiple author. And of course protokol dia panjang lah. If you talk about protocol for systematic review tu akan ambil masa yang sangat panjang. Nanti Dr. Khairu bising. So that one will be a separate one if you want to know more on systematic review, on what to do, dia punya component dia, okay, strategy of the systematic search, and then bila dah dapat publication tu kena assess pula the validity of the finding, and then lepas dah validate kena data analysis. What kind of analysis nak kena buat. So dia memang panjang, dia tak boleh buat seorang, dia memang kena buat multiple authors. Okay, at least 3 or more. Okay, selalunya 3 or more lah. Okay, and that's why kadang-kadang ada master study dia guna meta-analysis study saja, atau ada yang juga buat systematic review tapi very detailed one. Dia boleh jadi satu study on its own, jadi satu master topic, MSc topic lah. Sebab dia sangat detail. Kalau dia ikut follow the protocol tu, memang is a long process. It is more than 18 months sometimes. Okay, and of course kat situ dia punya ultimate goal for systematic review sebenarnya adalah untuk answer all the focus clinical questions and also to eliminate whatever bias yang akan ada. Sebab kalau literature review, kita ada bias sebab literature review kita buat based on apa yang kita nak. Okay, dia akan letak semua di lombok kat situ. Based on apa yang researcher nak, dia akan letak semua benda kat situ. Tapi kalau systematic review, because dia ada protokol yang they are bound to, so dia akan start to really focus the clinical questions semua tu. And of course, kita akan dalam protokol untuk buat systematic review, kita ada one part tu untuk how to minimize bias. Okay, kita kurangkan bias yang ada. And lepas tu in terms of timeline, tadi saya dah mention it's quite long for systematic review. It cannot be done like 1 or 2 months, memang lama. And then requirement tu dia memang kena thorough knowledge of the topic that you're going to discuss. Okay, and kalau literature review tu it's just that kita perlukan pemahaman untuk that particular topic sahaja. Dia tak perlu go so far. Tapi kalau systematic review memang kena ada thorough knowledge of the topic. And also one most important one, dia kena perform searches kepada all the relevant databases untuk systematic review. That's why I say protokol dia ada. And you have to explain explicitly dalam publication how you choose your database. Why you didn't choose certain database. You have to explain. Kalau tidak memang dia akan create bias and usually reviewer akan tolak. Okay, those reviewer yang dah memang master dalam systematic review and so meta-analysis, they know how to perform a good systematic review, how to perform a good meta-analysis. Silap sikit je mereka akan tolak the paper. And mereka akan cakap why you didn't perform this, why you didn't. You have to explain. Okay, so dalam publication you can explain kenapa you tak buat kalau you miss certain things. Okay. And then the value, when you talk about value between literature review dengan systematic review, of course kalau literature review tu dia akan provide summary of the topic that you have chosen. Tapi kalau systematic review, as Dr. Malas mention tadi, dia duduk dekat atas RCT. So dia punya tahap dia, hierarki dia, makam dia adalah lebih tinggi daripada RCT. So dia akan connect the practicing clinician to the high quality evidence. Dia akan melibatkan orang yang membuat polisi ni akan menggunakan dia. Kalau it's a very good one, dia akan jadi satu guideline to the policy maker untuk buat guideline kepada, contoh macam ivermectin lah. Kalau it's a good, very good systematic review, thorough one, which of course bila
terlalu banyak kan systematic review in the databases, so kita kena choose the best one yang betul-betul follow the protocol, and then only situ kita akan jadikan dia satu macam sandaran lah untuk kita refer. And then that's why semua publication yang bagus ni actually ada sandaran untuk kita punya current clinical trial kat Malaysia sekarang. Okay, and of course dia akan connect to the clinician and also the policy maker lah in the end to value systematic review as compared to literature review. Ni baru comparison systematic review dan literature review. Belum meta-analysis lagi ni. Okay, I think you need to have one slot just on systematic review if I... Saya tahu. Kita summary je, kita summarize je kat sini. Saya tahu It's yang a lot. panjang. Ini belum meta-analysis. Meta-analysis even lagilah. Yang tu dengan biasness punya heterogeneous analysis dengan what we call statistical software-nya, and then plot, dia punya plot, certain plot, whatever plot yang ada dalam tu memang panjang sangat. Tapi just to summarize what is meta-analysis all about. Okay, well kalau kita talk about meta-analysis, dia actually is a subset kepada systemic review. Some systematic review. So some systematic review dia akan include meta-analysis. Some systematic review dia akan exclude certain meta-analysis, especially meta-analysis yang studinya is fully designed. Okay, dia akan exclude. Jadi meta-analysis ni sebenarnya is actually dia akan tengok if you talk about the meta-analysis, dia sebenarnya adalah satu kajian yang contohnya macam sekarang ivermectin kita ada so many meta-analysis study, ada yang okey, ada yang tak. So kita tak tahu mana satu yang kita nak sandarkan. So that then kita akan buat meta-analysis. Kita akan pull semua data ni ke dalam satu software and we will start to do the kajian kat situ. Okay, and then in the end kita akan assess dia punya strength of the study. Macam sekarang lah ivermectin tengah hot kan. So kita akan assess dia punya the strength of the ivermectin, something is good or not to be used sebagai ubat untuk treat SARS-CoV-2. Now the issue with this ivermectin is that kita bagi ivermectin tu in the form of oral tablet kan. So this oral tablet, bila it gets into, and oral tablet ni must get into systemic circulation. So kalau dia masuk dekat dalam saluran darah, dia target area tu dekat lung. So issue dia lah how much dose yang kita nak bagi sebenarnya kepada patient kan, so that it can reach the optimum target tu untuk reduce the replication of the virus, especially at the lung. So the issue is that nanti kalau kita bagi over terlebih-terlebih ni pula akan jadi adverse effect pula kan. So that's the main issue lah yang currently orang kena betul-betul carefully monitor kalau nak bagi ivermectin to patient. Itu yang clinical trial yang KKM sedang handle ni, one of it is that thing yang mereka akan lihat. So back to this meta-analysis ni, sebenarnya one good thing about meta-analysis ni ialah sebenarnya kita dapat review a very large, complex and conflicting body literature. Kita ada banyak kan, like kalau tengok artikel, so many artikel, katalah ada 100 artikel. So 100 artikel ni is a lot. Jadi kita akan pull all this dan kita boleh come up with a summary. Okay, and so many katalah 100 clinical trial kita akan masukkan slowly dekat dalam software. In the end kita akan tahu, bila kita analyse the data, kita akan tahu sama ada is this ivermectin is good or not. That's the outcome of meta-analysis. Dan akhir dapatan kajian of meta-analysis itu again akan jadi sangat hampir tepat dengan it could be positive or negative. So whatever result yang kita dapat akan jadi rumusan, and that rumusan akan jadi guideline again to the policy maker. Tapi a very strong rumusan lah, very strong conclusion based on meta-analysis. And when we talk about meta-analysis ni, dia punya method lagi banyak. Dia kena guna, of course the guideline is from PRISMA.
uh, which is apa tu, the preferred reporting items for the systematic review and meta-analysis, that's PRISMA, which replacing quality of reporting meta-analysis statement. Yang tu kita very well know lah. So orang yang buat meta-analysis and systematic review mesti follow the guideline dari PRISMA. So guideline dari PRISMA tu akan membolehkan seseorang pengkaji, dan kalau meta-analysis juga tak boleh seorang, dia kena ada multiple investigator dekat dalam the study. Dia akan buat, next after that is actually to create research question, then kena buat inclusion exclusion criteria, and then you have to outline juga kenapa certain inclusion criteria dia tak masukkan, certain exclusion criteria tak masukkan, what are the databases yang involved, and database tu kena masuk juga database yang report mereka bukan dalam English. Maknanya everything mesti masukkan. Kalau tidak dia akan create bias. So it's a long process of meta-analysis on its own. Again, meta-analysis ni kalau kita nak berbual perlukan lebih banyak masa, tapi outcome after Summary. nanti bos marah. So the outcome of meta-analysis ni again, bila kita buat properly meta-analysis tu memang boleh dijadikan kesimpulan terakhir yang paling dekat supaya policymaker boleh buat. Tapi ini yang saya tekankan, ni nak wrap up lah kot the end of the dalam meta-analysis ni juga boleh create bias. Macam mana bias tu boleh berlaku? Bias ni boleh berlaku jika dia ada banyak bias. It could be bias semasa kita cite the article, kita panggil citation bias. It could be time lock bias, di mana some article tu lambat keluar, kita dah start tiba-tiba keluar satu artikel, so that could create a bias as well. And then multiple publication bias juga. And yang bias paling utama, kalau kita tengok contoh yang Dr. Cik Putih letak dekat dalam tweet tu ada satu artikel tu kalau you all baca, dia minta opinion daripada owner of the publication. That create major bias actually. And you cannot have opinions from anywhere. So dia opinion, judgement ni akan create bias. So kalau ada unsur-unsur opinion, personal opinion, personal judgement, then that paper seems duduk bawah lah hierarki dia sebab dia bagi personal judgement. Then yang itulah one thing yang kita nak minimize kan. Of course kalau dalam meta-analysis kita ada final log table tu, yang graph yang kita boleh actually reduce the bias, tapi bila in the end tu masa discussion tu dia duduk cerita we have asked the author of this publication, and then dia start create bias lah bila nampak this kind of statement diletakkan di dalam publication. So bias tu paling kena elakkan. Bila kita baca tu kita kena faham sama ada bias ke tak paper tu. Kalau paper tu ada bias, are you going to include it into your study? Definitely kalau boleh kena buang. Tapi tak. That's why when you do a meta-analysis, memang orang yang really hardcore of the subject matter yang akan buat benda tu. So they know, this paper is not good. Dia ada ni, dia tahu. So it's not an easy subject lah, meta-analysis ni sendiri. Okay? Dr. Kai. Okay, terima kasih. Saya tertawa kecil lah bila Dr. Alia kata saya cakap sikit je. Dia punya part bayang. Jadi saya pun doakan saya lah. Saya pun ada 3 systematic review tahun ni untuk minta publish. Tapi satu dah kena tolak lah, tak Q1. Saya tak tahu kena turun sikit lah kot, tak Q1 dah tolak. But anyway, it's very good it's a very good discussion regarding the systematic review and also meta-analysis. Jadi kita nak kata bahawa kalau kita nak cakap macam ni lah, kalau systematic review ni, you tengok banyak RCT ataupun kajian tu kita buat satu ni, dia akan masukkan dalam systematic review supaya kita review semua kajian dan kita buat satu kesimpulan. Itu yang
Meta-analysis ni dia one step further lagi, kita akan buat satu plotting pula. Kita tengok adakah dia ada pro ataupun against daripada dengan apa yang kita nak. Jadi dia bagi kita satu summary yang sangat tepat yang kita nak ni. Dan ini yang kita nak bincangkan sebab dalam kajian ivermectin memang saya nampak bahawa dia orang ada satu website, dia orang cakap bahawa ini adalah satu website yang mana mereka membuat kajian meta-analisis, which is nanti kita akan bincang kenapa kita kata mesti tak betul. Memang bila kita dengar kita meta-analisis, semua orang duk kata main-main ambil. Jadi itu yang kita tak nak, sebab kita tahu bahawa kajian meta-analisis ada caranya, ada protokolnya. Jadi ini nanti akan dibincangkan. Okey, saya kembali kepada saya minta maaf dulu Cik Fahmi kena duduk sekejap, kena sekejap lagi. Saya nak kena pusing balik kepada the first speaker sebab Cik Fahmi punya dia cerita yang berbeza, masih lagi belum tak sampai kepada Cik Fahmi. But anyway, sekali lagi saya nak cakap bahawa ini adalah satu kerjasama McTMI dengan ini Science Bait. Jadi ketiga-tiga panel kita yang sebentar tadi yang dah cakap semuanya adalah daripada ISB. Jadi kita berterima kasih sangat kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami. Jadi saya nak kembali kepada Dr. Cik Putih. Jadi kita tahu pasal ivermectin ni, dalam kimia gunaan kita tahu ivermectin ni adalah daripada bahan semula jadi. Nak minta Dr. komen sikit, saya minta 5 hingga 10 minit. Saya tahu memang tak mungkin, tapi sebab kita takut nanti dan takut nanti kita terlebih masa. Ini pun dah sejam belum, tak habis round ni. Kita dah habis sejam. Jadi kita minta lah 5 hingga 10 minit. Just summary, just ini nanti mungkin kita boleh buka untuk soal jawab nanti. Okey. Ivermectin ni, dia sebenarnya adalah diubah suai daripada ivermectin. Ivermectin ni ditemui daripada sejenis bakteria yang asalnya dijumpa daripada sampel di hutan di dekat dengan padang golf di Honshu, Jepun. Okey. Jadi asalnya saintis ni, microbiologist Satoshi Omura ni, dia pergi buat ni lah, kita kata exploration. Dia jumpa spesies bakteria yang menarik lah, yang unusual, kita panggil yang luar biasa dia punya penampilan dia. Jadi dia hantar sampel ni kepada collaborator dia di Merck. Di sini yang mereka jumpa sebatian kimia ivermectin. Okey, ivermectin ni dia ubah sedikit pada fungsi dia menjadi ivermectin. Jadi pada asalnya dia memang dikaji sebagai ubat ni lah, antiparasitik untuk ni. Jadi kita tahu bakteria daripada spesies Streptomyces. Jadi ivermectin asalnya ditemui daripada Streptomyces. Okay. Jadi Streptomyces ni ada banyak jenis lah, Streptomyces macam-macam. Okay. Streptomyces ni memang adalah bakteria yang menghasilkan natural products. Okay, apa itu natural product? Natural product ni bukan bermaksud bebas bahan kimia. Maksudnya adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh benda hidup. Okay. Chemical compounds produced by living organisms. Okay. Termasuklah bakteria. Okay. Dalam praktis saya seharian, kepakaran saya lebih kepada tumbuhan. Tetapi dalam saya memberi kuliah kepada pelajar, saya juga memang suka sebut tentang Streptomyces, bakteria Streptomyces ni, sebab dia banyak menghasilkan ubat-ubatan yang kita guna hari ini. Contohnya ubat kemoterapi anthracycline. Ini pun sebenarnya ditemui daripada Streptomyces. Dan pelbagai jenis antibiotik juga ditemui daripada Streptomyces. So saya berharap pihak-pihak yang memang sangat menyokong penggunaan ivermectin ni perlu jugalah menyokong penggunaan ubat kemoterapi dan juga antibiotik daripada Streptomyces. Kita tak boleh pilih-pilih. Kita kena pilih berdasarkan bukti, kita kena buat berdasarkan bukti perubatan. Ada masalah lagi ke? Okey, kalau kita tengok banyak ubat-ubatan hari ini sebenarnya memang daripada sumber semula jadi, terutamanya tumbuhan lah. Antaranya ubat, saya suka sebutnya ni, ubat kanser yang terkenal yang dulu sejenis ubat anti-kanser, anti-myelotik yang digunakan dalam kemoterapi, contohnya vincristine, vinblastine dan juga ubat lain seperti Taxol. Ada banyak sebenarnya ubat-ubatan lain. Kalau saya senaraikan memang banyak yang memang berasal daripada sumber semula jadi. Jadi saya yang agak bagi saya kelakar lah,
bias yang terdapat pada pihak setengah, bukan semua lah. Sebab kita tengok ivermectin ni pihak yang menyokong ni pelbagai. Saya tak nak sentuh yang pihak yang memang bercakap tentang secara akademik. Saya bercakap tentang golongan tertentu yang menolak semua perubatan moden tapi menyokong ivermectin. Pelik betul. Sebab ubat-ubatan lain pun daripada sumber semula jadi, termasuk antibiotik dan ubat anthracycline, ubat kemoterapi. Okey, itu je lah. Panjang pula Tikang. Okey. Okay. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita nak start dah kita nak masukkan tentang kajian ivermectin. Jadi kita nak bagi kita punya pendengar tahulah apa benda ivermectin ni. Jadi daripada mana. Jadi kita kena faham ini, kita nak bagi orang faham bahawa sebenarnya banyak je ubat-ubat yang daripada ubat moden sekarang ni bermulanya daripada tumbuh-tumbuhan, herba, daripada alam semula jadi, dan benda tu dia orang ambil ekstrak bahan aktif dalam tumbuh-tumbuhan atau herba tersebut, dan mereka akhirnya buat benda tu di dalam makmal, dan akhirnya benda tu kita akan dapat dan jadikan sebagai ubat. Jadi kadang-kadang kita pun tak faham kenapa orang pun menolak, sebenarnya datang dan semula jadi juga. Itu yang kita nak cerita. Jadi saya nak kepada Dr. Alia, jadi kita nak cepat dalam 5 hingga 10 minit. Kita tahu ada website ni dia masukkan kajian-kajian ivermectin. Dia masukkan kajian-kajian ivermectin, satu website ni masukkan kajian ivermectin dan melakukan kajian meta-analisis. So, apa yang salahnya? Kenapa? Ada apa masalah dengan benda tu? Apakah protokol yang telah di violate daripada kajian tu? Ramai yang guna benda ni sebab saya tengok ramai betul yang pakai this website. Dia kata dia tengok website ni, dia kata ini dia orang buat kajian meta-analisis. Kenapa kita tak pakai? Okay, ni refer to ivmmeta.com kan? Betul. Lepas tu dekat dalam, kalau buka ivmmeta.com tu, kalau kita dia ada 101 artikel dia kata meta-analysis study. Kalau ada siapa yang boleh Google sekarang kan. And then dalam dekat dalam website tu, kalau kita tengok kan dia paling bias sekali lah. Dia punya graph tu, semua dia punya artikel tu duduk sebelah kiri, nothing on the right. Itu satu. Kedua, bila kita buka satu persatu dia punya artikel yang mereka masukkan dekat dalam website ivmmeta.com tu, news pun dia orang letak juga. News, berita pun dia letak juga. Maknanya anything related to ivermectin ni, semua ada orang menyumbang kat dalam website tersebut. Jadi macam mana nak kata is a good meta-analysis punya study, sebab dah semestinya tak ikut protokol Prisma, that's for sure. Okay, and then lepas tu bila buka news tu pun masuk juga. Kalau you buka ada June 30, dia guna kajian yang hanya letak conclusion sahaja, ada review paper sahaja, not even a systematic review, and then ada yang paling saya ada news dalam tu, ada berita. Dia macam wow, people use this website as macam rujukan untuk mempromosikan bahawa ivermectin ni boleh digunakan di dalam treatment of SARS-CoV-2. So this is quite it's quite surprising juga, sebab satu yang protokol tu memang violated lah, kan, kita memang tak guna meta-analysis protokol, tidak menggunakan Prisma guideline. For any systematic review and meta-analysis, you have to use Prisma guideline. So just kena bukalah Google what is Prisma all about, and then kena guna guideline di situ. So untuk ivmmeta.com ni sah-sah dia tidak menggunakan guideline yang telah diberikan oleh Prisma, maka tak bolehlah dijadikan sandaran untuk rujukan yang boleh diterima pakai. Okay? Alright. Okay, terima kasih atas summary yang sangat baik. Okay, Dr. Normala, saya rasa yang ini the question for me, the gist of our discussion for today. Jadi, kita melihat kepada semua kajian-kajian ivermectin ataupun mungkin beberapa kajian ivermectin, macam mana kita nak buat critically appraised. What is critically appraised? Macam mana kita nak buat secara, kita kata secara superficial lah. Kita tahu kan nak cerita critically appraised ni panjang lagi, 3 jam lagi. Tapi
secara kita nak bagi orang faham apa itu kita kena, kenapa kita kena buat benda ni dalam satu-satu, melihat pada satu-satu kajian. Okey. Terima kasih. Tapi nak cakap 10 minit ni saya kena Ini saya bagi panjang sebab ini adalah gist kita punya pembincangan pada hari ni. okey, terima kasih. Anyway, sekarang semuanya dah jelas macam mana nak memilih jurnal, macam mana nak memilih makam jurnal tu sendiri. Lepas tu Dr. Adia pun dah terangkan tentang kenapa website ni dia kata meta-analysis tak boleh dijadikan sandaran sebagai hujah. So sekarang Dr. Cik Putih ada post something on about 2 papers. Kedua-dua jurnal ni, kedua-dua kertas kajian ni adalah systematic review and meta-analysis of randomized control trial. Okey, dia daripada tajuknya kita lihat di situ, kedua-duanya ni adalah dalam tingkatan makam yang tertinggi of evidence. So itu dah settle dah. So kita boleh ni pakai kan dua-dua ni. Tapi tunggu dulu. Kita kena juga melihat ataupun meneliti secara superficial lah. Ini kalau nak tengok satu-satu method, statistik itu semua, mungkin satu semester tak berhenti juga saya belajar, saya mengajar. Itu tak boleh. Tapi kita tengok yang kelakar-kelakar je ataupun yang macam tu. So tajuknya kita boleh tengok, boleh lah ni, boleh pakai. Dua-dua pun macam setanding. Tapi kita lihat secara superficialnya dulu, jurnal ni ranking dia berapa dan sebagainya. Tapi bab Cik Putih tadi, dia tak semestinya kalau jurnal ni rank dia bawah, kita tak boleh terima. Tapi okey lah yang tu. Because the American Journal of Therapeutics ni, dia rank dia adalah sedikit bawah, kuartil ketiga. Jurnal ni dibahagikan kepada kuartil. Maksudnya dia punya makam, jurnal ni pun ada makam dia sendiri. Makam yang pertama, kuartil pertama tu adalah top jurnal lah. Dan seterusnya sampai ke 4 tu, itu bottom feeder lah. Yang tak masuk tu lagi ke bawah lah. Tapi American Journal of Therapeutics ni adalah jurnal dalam kuartil ketiga. Dan satu lagi daripada saya tak ingat Boston keluar ni, satu lagi jurnal tu adalah daripada kuartil pertama. So obviously dari situ kita nampak jurnal ni lebih bagus yang ivermectin for treatment of COVID-19, a systematic review and meta-analysis randomized control trial from Roman et al. So yang ini dia lebih tinggi lah makam dia kalau nak kira secara superficialnya. Tapi kita tak boleh bias macam tu. Kita tengok pula isi kandungan dia. Okay? Isi kandungan dia ni kalau biasa-biasa kita tengok seimbas sekali, dia okey je, macam okey boleh terima lah, tapi hanya Jauhari yang mengenal manikam. Dia manikam tu dia agak menikam kalbu kalau kita tengok lah, sebab ramai yang pakai satu lagi. Saya pilih jurnal ni, dua jurnal ni bukan sebab apa, sebab konklusinya adalah berlainan. Kedua-duanya, satu menyokong penggunaan ivermectin, satu lagi tidak menyokong penggunaan ivermectin. Dan kalau kita tak bias melihatnya dalam konteks pemilihan jurnal itu sendiri, kita dapat lihat yang satu systematic review yang menyokong ni, saya bukan tolak dia sebab dia menyokong, cuma bila kita tengok intipatinya, cukuplah kita tengok dia punya data sources. Bila kita tengok dia punya data source tu, dia masukkan tercakap laju-laju pula. Dia pullkan banyak kajian-kajian dan dia punya inclusion dan exclusion criteria tu, pemilihan kertas-kertas kajian yang dia masukkan tu dia lebih loose, dia lebih terbuka. Dan objektif paper ni sendiri dia tak begitu objektif. Dia macam kalau kita tengok paper yang bagus ni, the outcome measure dia clear. Dia nak tengok treatment. Okay, dia nak tengok treatment.
So dia cuma tengok treatment sahaja. Kita tengok paper-paper yang dimasukkan ke dalam meta-analysis jurnal yang tidak menyokong ni cuma sedikit saja, sebab dia cuma tengok kajian-kajian yang menyatakan outcome dia sangat clear for the treatment. Okay, yang satu lagi ni dia tengok both include sekali treatment and prophylaxis untuk prevent. So bila kita masukkan sekali kedua-duanya, untuk prevent ni kita tak boleh nak measure secara objektif, because prevention ada lagi faktor-faktor lain, macam dia mengamalkan pengasingan, dia tidak ada dalam populasi yang padat, ataupun tak terdedah dengan risiko dijangkiti COVID. So ini faktor yang perlu diambil kira, dan kalau dia tak ambil kira dan dimasukkan sekali ke dalam factorial untuk melihat dapatan kajian tu, mungkin dia punya, of course lah, dia punya effect size dia akan lebih besar. So dia nampak seolah-olah ivermectin ni lebih positif berbanding yang satu lagi objektif dia jelas. Dia cuma nak tengok prevention sahaja. And kawalan ni macam mana? Kalau prevention ni kita tahu, kita bagi dia treatment saja. So treatment ni dia jelas whether patient tu membaik ataupun memburuk. So dia scoring tu lebih jelas di situ daripada prevention tadi. So tak masukkan prevention, objektifnya lebih jelas dan lebih kukuh. Sebab kita nak tengok sekarang boleh digunakan sebagai treatment kan. So jadi lebih baik paper yang satu lagi berbanding yang daripada kuartal yang rendah tersebut. So satu lagi daripada data sources tu juga dimasukkan preprint yang belum lagi ada peer reviewing. Untuk yang tidak begitu perasan ataupun tak sedar, kadang-kadang paper tentang COVID ni sejak 2020 diterbitkan tanpa peer review, sebab kita nak menggalakkan kajian-kajian yang daripada COVID ni untuk cepat release kepada publik. Ini adalah bagus, jadi kita boleh dapatkan data tentang genetik SARS-CoV daripada China dengan lebih cepat, dan kita dapat juga kajian-kajian yang diterbitkan daripada pelbagai negara, seluruh negara bersatu padu tanpa peer reviewing, ataupun peer reviewing tu dilakukan secara open source. Maksudnya dah terbit, kita akan terima komen-komen daripada pembaca ataupun daripada ahli dalam bidang tersebut selepas ia diterbitkan, bukan sebelum. Kalau topik-topik yang lain, dia kena menjalani proses reviewing ni sebelum orang lain melihatnya, sebelum diterbitkan lagi. Tapi untuk COVID ada banyak landasan dan publication yang menawarkan tak ada peer reviewing proses terdahulu. Kalau paper tu tertolak akan ditarik balik dan dia berlaku selepas diterbitkan. Ini adalah masalah. Ini ada benefit dia, kita dapat buat vaksin dengan lebih cepat, kita dapat perkongsian dengan lebih laju dan sangat pantas. Tapi drawback dia adalah ada juga paper yang bias, ada juga paper yang tak lengkap dan tak begitu mencapai peringkat kajian yang detail telah diterbitkan. Jadi paper daripada Brian et al. Ini sangat banyak di cite sebagai hujah yang menyokong ivermectin. Tak ada salahnya, sebab ini one of the systematic review, dia agak bagus juga, tapi ada bias yang kita kena take it with a pinch of salt juga. Kita tak boleh jadikan dia sandaran yang sangat kukuh, kerana macam tadi Dr. Alia pun dah
majukan juga isunya. Ada juga dimasukkan di sini pendapat daripada penulis ataupun penyokong ivermectin tu sendiri. Pendapat ni tak boleh diambil kira dalam systematic review tapi dimasukkan juga. So bila kita baca dengan lebih teliti, kalau kita baca sekali imbas dia punya abstract saja, kita akan bias di situ sebab terkena bias daripada penulis ini sendiri. Orang yang menulis systematic review dan meta analysis ni sebagai contohnya yang Dr. Alia telah bicarakan, mereka ni adalah orang yang pakar dalam bidang tersebut selalunya, ataupun orang yang bekerja dalam bidang tersebut, bukan orang yang saya tiba-tiba nak buat kajian tentang surgery Whipple ke, tak boleh, ataupun nak buat kajian tentang Spanish fly ke, tak boleh lah. Saya tak ada basic background untuk buat kajian tersebut. Tapi mereka-mereka ini pun ada bias yang tersendiri. Kalau kita tengok, baca sekali imbas jurnal Bryan et al. Ni, kita akan terperangkap dalam bias penulis tersebut. So di sini kita tengok ada pelbagai masalah yang bila kita makin banyak kita baca, makin jelas bagaimana paper ni agak bias dan kita tak boleh jadikan dia satu-satunya sebagai landasan untuk kita menyokong ivermectin. So saya rasa saya dah point out a few point di situ. Cukuplah dulu. So sebagai conclusion conclusion ada lagi tau, 2 minit. Sebagai Okay. Sebagai conclusionnya, walaupun kita lihat, kita dah bincangkan, kita tengok systematic review, kita tengok meta-analysis, bolehlah kita tengok ni betul ni, kita quote systematic review and meta-analysis. Oh, hang on, tunggu dulu, hold my beer. Sebab meta-analysis dan systematic review ni sendiri pun kadang-kadang ada bias dan kita kena juga melihat whether paper ni kita boleh ambil sebagai rujukan yang sahih, yang bermakam tinggi, ataupun kita kena baca paper yang lain, yang seterusnya, supaya kita pun tidak terperangkap dalam bias dan misconception yang ada di situ. Kena terbuka minda kita sikit dan tak kisahlah siapa penulisnya, cuma apa yang ditulis tu yang paling penting. Itu saja. Okey, terima kasih. Saya tahu Dr. Amalan nak cakap lagi tapi dia takut masa mencemburui dia. Jadi kita nak kata macam ni lah. Jadi kita dah bincang pasal semua benda ni daripada asasnya sampai kepada kita cerita pasal kajian ivermectin. Ini pun kita cuba secara sedaya upaya dengan tidak ada visual untuk nak berceritakan tentang bagaimana perbezaan antara dua systematic review. Ini Dr. Mala dia ambil yang paling tinggi, dia ambil systematic review, meta-analysis, dia bandingkan. Selalunya sekarang ni kalau kita tengok dalam kajian-kajian ivermectin, banyak dia orang cuba bandingkan dengan antara RCT dengan RCT sebab RCT yang dia orang buat. Jadi ada juga perbincangan dan juga perdebatan melihat kepada RCT dan RCT. Selalunya kita tengok kepada sample size dan sebagainya, dan bias itu yang sebenarnya yang kita kena tengok. Jadi sebab itulah kita perlukan satu critically appraised dalam kita punya dalam kita melihat kajian-kajian. Jadi kita kena tengok satu-satu adakah ianya betul ataupun tidak, ataupun bias yang kita boleh nampak daripada kat situ. Sebab itulah kita kata bahawa dalam kita melihat satu-satu kajian, kita bukan boleh terus ambil. Betul lah dia buat meta-analysis, tapi betul lah dia publish, tapi tengok dulu, kena kaji dulu. Memang susah lah untuk nak tengok satu-satu, dia mengambil masa. Sebab itulah dalam kita membuat guideline, satu guideline dalam contoh guideline untuk penggunaan ivermectin dalam COVID-19 contohnya. Jadi dia benda ni bukan kerja seorang, dia kerja ramai. Jadi ada satu tim untuk tengok benda tu dan didebatkan. Dan untuk diberikan satu approval. Ini adalah pendapat pakar dalam bidang tersebut untuk dia orang tengok dan akhirnya buat satu decision. Ataupun dalam kita membuat satu policy decision, kita tak boleh satu orang tengok dan buat. Jadi kita kena ambil banyak orang dalam satu tim untuk kita tengok daripada sudut-sudut yang berbeza untuk didebatkan. Jadi itulah kata
bayangkan dalam kajian akademik pun kita debat benda ni daripada setinggi-tinggi makam sampai serendah-rendah makam. Tiba-tiba orang ambil satu ubat yang mana hanya testimoni daripada kawan kepada kawan dia. Macam mana tu? Bayangkan kita sekarang ni tengah debat pasal meta-analisis ni. Tapi tiba-tiba orang ambil cerita pasal testimoni. Wah, kawan kepada kawan saya ambil vitamin C, tiba-tiba dia sembuh pada COVID-19. Agak-agak boleh terima tak lepas dah dengar macam-macam ni kan? Jadi ini adalah benda-benda yang sebab itulah kami daripada di media sosial bila kita cerita pasal evidence based, this is evidence based. Ini baru cerita evidence based baru cerita pasal kajian baru, belum kita debat lagi pasal kajian. Tapi kita faham untuk orang awam kita bercerita at least ambil dulu evidence based. Lepas tu kita ceritalah pasal evidence based. Kalau nak lagi tinggi, nak debat secara akademik, tak ada masalah. Dan kita akan tengok dan kita critically appraise kajian-kajian tersebut. Okey, sekarang ni saya nak masuk pada Encik Fahmi. Minta maaf Encik Fahmi. Lama dia nunggu. Dia kata tadi dah buka dah, tiba-tiba dia tutup balik. Okey, sebab Encik Fahmi punya soalan ni dia lain sikit daripada kajian. Tapi kita nak bagi maybe pemahaman. Jadi apabila kita cerita pasal pembuatan kita kata ivermectin, penghasilan ubat lah contoh. Jadi penghasilan ubat ni dia bukan satu benda yang mudah. Jadi ada fasa-fasa dia. Mungkin boleh Cik Fahmi cerita sikit pasal fasa-fasa untuk kita menghasilkan ubat ni supaya orang faham. Tak adalah tiba-tiba orang duk ambil benda-benda yang dia ambil sekali ekstrak dan dia letak dalam satu botol dan dia boleh pasarkan je. Jadi macam mana? Okey. Terima kasih. Kita nak buat ubat ni. Okey, terima kasih Dr. Khairul Hafiz. Sebenarnya soalan ni sebenarnya saya banyak dapat tentang, yalah biasa bila kita kata jangan guna ivermectin dulu. Ivermectin kajian dia tak berapa cukup lagi, belum ada kajian yang kuat yang boleh kata kita boleh guna. Orang akan compare kata habis tu vaksin kan tengah kajian lagi. Jadi macam orang try guna perbandingan tu, sebenarnya mereka tak faham sebenarnya dari sudut fasa-fasa kajian. Okey, untuk dalam pembentukan sejenis ubat ataupun ubat ataupun vaksin, apa-apa produk pharmaceutical yang digunakan untuk rawatan manusia lah. Okey, dia ada fasa drug development, drug discovery yang mana panel-panel yang lain lebih pakar dalam bidang ni, contoh Dr. Cik Putih, memang terlibat dalam proses drug discovery ni. Okey, yang tu kita panggil sebagai preclinical phase. Dan kalau Google lah, kalau ada sesiapa Google dalam fasa-fasa penyediaan ubat ni, dia ada beberapa cara lah orang tulis. Ada orang kata ada 3 fasa, ada orang kata ada 4 fasa. Tapi generally dia saya try simpulkan lah dengan mudah kalau boleh. Okey, yang biasa saya guna dia ada lebih kurang 5 fasa. Tapi dia start daripada fasa kosong. Okay, fasa kosong ni dia melibatkan lebih kurang, ini untuk ubat yang baru nak dihasilkan. Maksudnya ubat tu dia dah jumpa kat dalam makmal dan dia nak cuba untuk guna untuk manusia. Okey, yang ni bukan ubat yang sedia ada. Contoh macam ivermectin ni dia dah sedia ada dekat dalam pasaran. Okey, tapi yang ivermectin ni dulu dia guna proses ni. Sekarang ni dia tak macam ni. Okey, untuk vaksin inilah kajian-kajian yang dilakukan. Fasa kosong tu tak ramai manusia. Okey, dia kaji dalam dia kita boleh anggap sebagai pre-clinical lagi lah. Dia kaji dalam 10 ke 15 orang manusia, dia tengok, dia bagi dos yang rendah dalam sampel-sampel ni untuk tengok ada tak kesan yang membawa mudarat. Okey, walaupun dalam discovery itu dah nampak yang ubat tu ada potensi, tetapi tak bermaksud bila dia digunakan di manusia, dia tak mendatangkan mudarat. Jadi fasa kosong ni dia nak tengok kalaulah ubat tu masuk dalam badan, dia bawa mudarat ataupun tak. Okey, yang ni tak ramai sampel, lebih kurang 15 orang. Dan kalau benda tu lulus, dia masuk kepada fasa kedua. Fasa kedua dia melibatkan 20 ke 80 orang, lebih kurang daripada 100 lah sampel. Dalam fasa ni dia akan tengok highest safe dose yang boleh badan manusia terima. Okey, dalam sampel-sampel dalam fasa 1 ni, semuanya orang-orang yang sihat yang tak ada penyakit kronik, dia punya selection kriteria tu orang-orang yang sihat yang dia punya, bila dia makan ubat ataupun ubat yang dimasukkan dalam badan,
dia boleh disingkirkan. Maksudnya dia tak ada masalah darah tinggi, tak ada masalah bawah pinggang. Kita boleh measure dia punya farmakologi, clearance, pharmacokinetic, pharmacodynamics dia, dan kita boleh comparekan dia dengan orang yang sihat lah. Jadinya dia akan tengok dalam untuk ubat yang dia nak buat ni, dos paling tinggi berapa yang boleh masuk ke dalam badan manusia. Okey, saya ambil contoh ivermectin. Okey, ivermectin dia ada safe dose dia lah yang telah ditetapkan masa dia register ubat tu. Dos selamat untuk manusia adalah sekian miligram. Okey, tapi kalau kita tengok orang-orang yang menyokong ivermectin, kadang-kadang dia ada quote kajian dia kata ivermectin ni dia ada antiviral properties. Bila dia ambil pada dos tertentu, dia boleh membunuh virus. Tapi bila kita baca betul-betul kajian tersebut, kita dapati jumlah dos yang dia kaji tu, yang dia buat kajian tu adalah kajian laboratory. Okey, dalam makmal, bukan kajian kata manusia. Jumlah dia dos tu hampir 100 kali ganda lebih tinggi daripada highest safe dose yang di-approve untuk ivermectin untuk digunakan manusia. Jadinya bila dia buat comparison macam tu, dia tak match dos yang selamat, dan dia match kajian yang berbeza untuk buktikan sesuatu yang tidak sepatutnya. Jadi ini dia satu perbandingan yang tidak setara lah. Okey, itu fasa 1. Untuk fasa kedua, dia akan uji kepada ratusan pesakit lah, ratusan sampel. Sampel ni pula untuk fasa kedua ni adalah orang ataupun populasi yang kita intend untuk guna ubat tersebut. Contoh kalau kita nak guna vaksin dekat orang dewasa, so fasa 2 ni ratusan sampel tu adalah orang dewasa yang dalam komuniti yang mungkin terdedah pada COVID. Okey, masa ni dia akan tengok dengan lebih detail berkenaan dengan kesan sampingan, okey, kesesuaian kepada populasi dan sebagainya. Okey, sekiranya dah nampak ubat tersebut boleh mendatangkan kesan yang baik, tidak mendatangkan kesan yang buruk dalam jangka masa kajian, dia akan masuk kepada fasa ketiga. Fasa ketiga ni dia akan melibatkan ribuan lah sampel. Okey, kalau contoh untuk vaksin ni, kalau kita kumpul-kumpul dia punya sampel dekat tiap-tiap study site, ada yang sampai kepada puluhan ribu. Okey. Yang ni semua populasi, okey, ada orang tua, ada orang yang berpenyakit. Okey, cuma ada beberapa golongan yang memang tak boleh dimasukkan lah. Okey, tiap-tiap fasa clinical trial ni dia perlu ada kelulusan etika. Jadi dalam masa kelulusan etika ni kita kena tetapkan siapa yang kita boleh uji, siapa yang tak boleh uji. So fasa 3 ni dia lebih luas daripada fasa 2, tetapi tetap ada kekangan-kekangan terhadap orang macam mana yang kita tak boleh uji. Okay, jadi dalam fasa yang ribuan ni dia akan masa ni lah bukti klinikal untuk sesuatu ubat tu sama ada boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan. Yang masa ni lah, result daripada ni lah yang dijadikan asas kepada approval sama ada ubat tu boleh didaftarkan ataupun tidak. So bagi vaksin, okey, semua vaksin yang kita guna sekarang ni dia dah lepas fasa 3. Ubat-ubatan yang baru buat pun lepas fasa 3 barulah dia didaftarkan. Okey. Dia melibatkan ribuan dan kita boleh nampak lah kalau ada kesan sampingan, kita boleh kira secara statistiknya ia signifikan ataupun tidak, adakah harm kepada benefit ratio tu berbaloi untuk kita ambil, untuk kita gunakan ubat tersebut dan sebagainya. Okey, itu fasa 3. Lepas ubat tu dia didaftarkan, dah start digunakan dalam populasi, dia ada masuk fasa 4. Fasa 4 ni kita boleh juga kata sebagai post-marketing surveillance lah. Lepas ubat tu dah digunakan, kita masih lagi continue untuk mengkaji kesan-kesan sampingan daripada laporan-laporan yang didapati daripada awam lah. Okey, fasa 1, fasa 2, fasa 3 adalah randomized clinical trial, adalah clinical trial. Okey. Fasa 4 ni dia bukan clinical trial lah. Biasanya dia adalah dari segi reporting saja. Kita akan tengok laporan-laporan daripada penggunaan ubat-ubatan. Okay, contoh kalau dalam vaksin COVID-19 ni, laporan penggunaan di seluruh dunia ni, berapa ramai yang orang dapat kesan sampingan, berapa ramai dapat kesan sampingan serius, ada tak kematian. So kematian tu akan kita nilai sama ada dikaitkan dengan vaksin ataupun tidak. Ada tak
kita boleh kata causation ataupun hanya association saja. Okey, kita kena compare sama ada kematian tersebut ataupun kesasaran tersebut betul-betul disebabkan vaksin ataupun hanya secara kebetulan berlaku selepas seseorang itu menerima vaksin. Jadinya kalau orang nak kata yang ivermectin dah cukup kajian, vaksin masih lagi daripada tahap uji kaji, sebenarnya itu tidak tepatlah. Tahap uji kaji itu dah sampai fasa 3 dan lulus standard untuk mana-mana jenis ubat untuk digunakan approval. Okay? So fasa 4 ni adalah untuk semua jenis ubat, dia akan makan masa beberapa tahun. Semua jenis ubat yang baru masuk pasaran, hatta paracetamol, masa dia mula-mula masuk dulu melalui fasa yang sama. Okay? Saya menjawab soalan tak? Okey, jadi sikit Datuk Ami. Sekarang ni apa beza ni? Dia dah ada. Jadi sekarang ni kita buat apa kajian yang kita buat pula sekarang ni? Untuk ivermectin ni, dia sebenarnya didaftarkan untuk antiparasit. Bila sesuatu ubat itu didaftarkan untuk antiparasit, didaftarkan di sesuatu badan regulatory, dia bukan setakat daftar produk. Dia daftar bersama dengan indikasi dia. Jadinya ivermectin didaftarkan dengan indikasi antiparasit. Jadinya kajian-kajian, dokumen-dokumen yang mereka hantar sewaktu pendaftaran tersebut semuanya lah berkisarkan tentang antiparasit. Dan sekiranya ia nak digunakan, katalah company itu decide, company yang keluarkan ivermectin decide, saya nak pasarkan ivermectin untuk COVID-19, sama ada untuk mencegah ataupun merawat dan sebagainya. Jadinya company itu perlu buat satu trial, lebih kurang skala kepada fasa 2 ataupun fasa 3 tadi, untuk dapatkan result yang mengatakan pada dos ini, ubat ini boleh mencegah ataupun boleh merawat ivermectin, dan result tersebut perlu dihantar ke badan-badan regulatory yang mana mereka nak gunakan ubat tersebut. Kalau nak mereka guna di Malaysia, syarikat perlu hantar data tersebut ke Malaysia. Okey, yang tu kalau permintaan tersebut datang daripada syarikat. Okey, tapi dalam konsep di Malaysia sekarang ni, kita lebih nak tengok kajian yang KKM lakukan. Kita nak tengok sama ada klaim-klaim kajian-kajian yang sebelum ni, adakah betul ataupun tidak ivermectin ini berfungsi untuk merawat COVID-19. So dalam konteks Malaysia, kita nak tengok sama ada ivermectin ini ada manfaat ataupun tidak kepada pesakit COVID yang pada kategori yang serius. Okay? Yang itu melibatkan lebih kurang 500 pesakit di hospital-hospital di seluruh Malaysia. Dan ramai orang ingat clinical trial ni buat sekejap je, seminggu, 2 minggu dah boleh dapat result. Ada beberapa orang juga lah tanya saya, apa salah lambat sangat. Clinical trial dia memang satu benda yang bukan senang. Nak collect sampel tu pun kita ada banyak kriteria, jadi dia akan makan masa sedikit. Untuk kajian KKM di Malaysia, tak silap saya, dia punya estimated study period dia sampailah September nanti. Okey, jadi sekarang ni isu kepada macam mana kita nak mendaftar. Itu kadang-kadang masalah, contoh vaksin lah. Kalau kita daftar lambat, dia orang kata. Okey. NPRA buat kerja lambat. NPRA tak efisien. NPRA tak bagus. NPRA menyusahkan. Jadi sebenarnya macam mana kita nak daftar buat ubat ataupun vaksin-vaksin yang kita dekat di Malaysia ni? Apa prosedurnya? Okay. Apa sebenarnya ceritanya? Okey, so ubat-ubatan ni bila dia nak gunakan di satu negara, tak kisahlah di Malaysia ke, di Singapura ke, di US ke, dia perlu didaftarkan dengan badan regulatory di negara tersebut. Tak bermaksud bila ubat tu ataupun vaksin tu dah didaftar di US, dia akan secara automatiknya akan didaftarkan ataupun diterima untuk digunakan di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Okay? Dia bukan automatik macam tu. Adalah setengah negara ataupun contoh macam ASEAN, dia ada setkan standard dokumen apa yang perlu dihantar. Dokumen untuk negara ASEAN ni lebih kurang sama je untuk setiap negara. Tetapi kelulusan tersebut bergantung kepada negara itu sendiri. Okey? Dan bila apa yang mereka perlu hantar adalah mereka perlu hantar data-data lah daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3, kajian-kajian yang mereka lakukan. Kalau nak tambah indikasi, kena hantar dokumen tambahan, kajian-kajian, dan benda-benda ni semua akan dinilai oleh pegawai-pegawai di NPRA. NPRA akan nilai sama ada tak kelompongan ataupun kelonggaran yang
kelemahan dalam kajian-kajian yang mereka beri, yang kita takut bila kita daftarkan di negara kita akan menyebabkan rakyat kita terkesan dengan kesan-kesan sampingan yang kita tak ingini. Okay, iaitu tugas NPRA. Dan bila mereka nilai, suggestion mereka itu akan dihantar kepada pihak berkuasa kawalan dadah. Pihak berkuasa kawalan dadah inilah yang akan bagi final say. Ubat ini boleh didaftarkan ataupun tidak. Boleh digunakan ataupun tidak di Malaysia. Dan Jadi- kalau Terus. kalau kita tengok, ivermectin yang banyak orang push sekarang ni, dia orang kata nak suruh guna secara off-label. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia pun, kalau kita tengok beberapa minggu lepas ada keluarkan kenyataan yang penggunaan ivermectin secara off-label boleh dimohon. Okey, tapi kita perlu ingat, apabila penggunaan secara off-label tu, tanggungjawab sekiranya ada apa-apa berlaku tu adalah tanggung beban tersebut jatuh kepada prescriber, orang yang merawat, orang yang decide yang ubat tu nak digunakan secara off-label untuk merawat penyakit tersebut. Jadi orang yang banyak sangat push yang mengatakan yang boleh bagi je, ubat ni selamat, bagi je. Jadi mereka tak faham yang tanggungjawab tu adalah kepada orang yang bagi, orang yang mengistan. Sebab kita bagi ubat yang indikasinya tidak berdaftar. Sekiranya apa-apa berlaku, bukan orang yang mencadang tu yang akan bertanggungjawab, tetapi orang yang merawat tersebut. Jadinya, bila kita nak decide sesuatu untuk polisi secara besar-besaran macam ni, secara kesihatan awam, kita tak bolehlah sekadar ambil mudah bukti-bukti kajian seperti mana yang telah dibincangkan oleh panel-panel sebelum ni. Kita ambil asal boleh saja, asal ada website yang tunjuk meta-analysis, kita ambil. Asal ada RCT yang tunjuk dia berkesan, kita ambil untuk jadikan polisi. Tak boleh macam tu. Jadinya kita perlu tunggu saranan yang paling tertinggi, kita comparekan result-result meta-analysis, kita compare secara kritikal mana yang baik, mana yang tidak, dan keputusan kajian seperti itulah yang baru wajar diangkat untuk dijadikan satu polisi supaya kita dapat pastikan kesihatan dan keselamatan masyarakat Malaysia secara umum terjamin. Okey. Okey, terima kasih Encik Fahmi. Saya rasa saya rasa dalam sejam 40 ni banyak betul lah kita bincang, dan saya fikir apa yang kita bincang ni adalah satu benda yang kita masa kita bincang dulu kita kata kita try untuk naikkan sikit ni, tapi semua pensyarah dan juga panel-panel kita pada hari ini telah berjaya untuk menceritakan dalam bentuk bahasa yang sangat mudah untuk difahami lah bagi saya. Jadi kita try lah untuk habis dalam pukul 11. Jadi ada siapa-siapa nak tanya soalan, host boleh tolong angkat tangan dan kita akan naikkan sebagai speaker. Ada siapa-siapa nak tanya dalam masa mungkin 15 minit? Silakan kepada mereka yang nak bertanya.